Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Para penonton yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 18, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah, hingga akhir ayat. Tafsirnya, hanya saja bagi orang yang memakmurkan masjid Allah itu ialah yang pertama orang yang beriman pada Allah, amana billah. Kemudian wal yaumil akhir, iaitu yang percaya pada hari akhirat. Lepas tu wa aqamas salah, iaitu yang mendirikan sembahyang, dalam wata zakah, itu mengeluarkan zakat, dan walam yakhsha illallah, yang tidak takut melainkan pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan tentang kelebihan membina masjid ini, iaitu seperti mana riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang membina masjid kerana Allah, maka Allah akan membina untuknya sebuah rumah di dalam syurga. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi bersempena dengan tahun baru 2023 ini, saya mengajak para penonton untuk sama-sama kita menjelajah ke masjid atau surau atau balai ibadat tabiah ataupun yang ditutup yang ada di negara Brunei Darussalam. InsyaAllah pada episod pertama ini saya akan membawa penonton untuk melihat sebuah masjid yang terbiar yang ada di daerah Budan dan Muara, iaitu di Kampung Lumapas. Itu seperti yang di belakang saya ini, Masjid Orang Kaya Kesuma, Kampung Lumapas. Jadi sumber yang akan menceritakan dengan lebih lanjut lagi ialah saya telah membawakan salah seorang ahli penduduk kampung. Jadi jom kita bersama selama beliau. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya maksudkan ialah Yang Mulia Tuan Haji Halidi bin Jaludin. Beliau adalah salah seorang penduduk kampung asal Kampung Lumapas. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuan dan telah memberikan masa kepada saya untuk kongsi apakah sejarah masjid tersebut. Jadi insyaAllah saya ingin tanya pada Tuan dulu. Mungkin Tuan tahu apakah sejarah Masjid Orang Kaya Kesuma ini, ataupun mungkin Tuan boleh ceritakan apakah penduduk kampung sebelum dibinanya masjid ini ada berdirikan surau ke ataupun beribadat dan seumpamanya. Boleh Tuan jelaskan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Dulu saya mengucapkan terima kasih pada kesudian bis kita membuat rekaman dengan Masjid Orang Kaya Kesuma yang terbiar masa ini di Kampung Lumapas. Lebih dahulu Abang akan menceritakan sedikit latar belakang surau ataupun Masjid Kampung Lumapas ini. Kampung Lumapas mula mendirikan sebuah balai ibadat kira-kira tahun 1920-an. Balai ibadat ini diusahakan oleh penghulu Kampung Lumapas ketika itu, iaitu Awang Kalung bin Nudin. Masa ini namanya penghulu Kalung bin Nudin. Balai ibadat ketika itu hanyalah digunakan untuk menaikkan sembahyang fardu Jumat saja setiap Jumat. Pada tahun 1940-an, penghulu Awang Kalung meninggal dunia. Balai ibadat tersebut kemudian dipindah di Kampung Membarong. Ini kawasan Membarong. Kawasan Membarong, Kampung Lumapas juga. Di atas tanah kepunyaan ketua kampung yang masa itu, Awang Haji Abbas bin Lamid. Rumahnya sebelahan itu, rumahnya sebelah jalan raya itu. Yang mana balai ini diimamkan sendiri oleh orang kaya Kesuma, Awang Haji Muhammad Tahir bin Udin, Kampung Lumapas masa itu. Luas balai ibadat tersebut sekitar 20 kaki kali 25 kaki. Dindingnya diperbuat daripada papan, sama macam mana itu? Papan lah bentuknya. Tiang kayu, ada masih sebagian tiang kayu, dan bertapkan daun nipah. Tapi maksudnya batapin sana tu.
tahun 1949 sebuah masjid telah didirikan berhampiran dengan jalan raya ini. Didepankan tapak tanah kepunyaan kerajaan dan Awang Haji Abbas. Ini sebagian tanah kerajaan. Sebagai kita kerjaan. Okey. Lepas tu yang lebih ni wakaf Ani Melaja Abbas. Haji Abbas. Mananya dulu Oh. kerajaan sikit. Hmm. Keluasan masjid masa ni yang inilah Okey. 40 kaki Mhm. kali 45 kaki panjang dengan dindingan papan dan beratap jing yang masa ni seperti lihat tu. Okey, nampak tu. Hmm. Masjid tersebut disahkan oleh penduduk-penduduk kampung secara bergotong royong. Tunggu yo. Habis hamba pun sendiri tu pernah ikut serta mengusai tabjing ini. Masa damit-damit lah. Damit ah. Masjid tersebut telah diresmikan oleh Kebah Duli Yang Maha Mulia Sultan Umar Ali Saifuddin Saduh Hairiwaddin almarhum tu. Imam masjid tersebut ketika itu ialah Awang Haji Nayan bin Mahmud. Pada tahun 1965 dibina sebuah masjid di tapak yang sama. Hati tapak segitu tuan Cuma dia kena buat sama. Okey. Pada 14 Jun 1968. Siapa yang masjidkan masjid yang ada sekarang yang kebiar ni tuan? Masjid yang ini masa ni ialah Kebah Duli Baginda Sultan Haji Hasnal Bolkiah sendirilah yang pada masanya. Dan diberikan nama masjid ini Masjid Orang Kaya Kasuma Kampung Lumapas. Dan dibina secara bergotong royong tu. Dengan Berapa belanjaannya tuan? perbelanjaannya ikut dalam sekitar 12,000. Oh, 1,000. 12. So adakah dari pihak kerajaan ataupun semua daripada hasil penduduk kampung tuan? Indah. Okey. Jabatan daripada Kementerian Agama menyumbangkan 4,000. 4,000. Sementara bakinya ialah sumbangan daripada penduduk kampung. Artinya bakinya dalam 8,000. 8,000 lah tu. Okey. Kampung itulah. Jadi apakah faktor kewujudan masjid Orang Kaya Kasuma yang terbiar ni tuan? Boleh tuan sebutkan? Masa ni alhamdulillah lah. Terima kasih kepada Kebah Duli yang telah membuat sebuah masjid yang baru masanya yang berada di kawasan sebelah sana ada sekadar stesen minyak. Dan untuk penghuni kita masjid ini ditutup pada 30 hari bulan 5 1995. Apabila berpindah ke masjid baru tu tuan? Bukan pasal dia ditutup tapi mengambil kira masjid sana sudah dibuka dengan sendirian dan langsung masjid ini ditutup dan lagi mau dipakai. Dari sana tu tahu masjid ini kira terbiarlah. Jo, tuan adakah ada sebab kerosakan yang berlaku di masjid Orang Kaya Kasuma? Boleh tuan sentuh? Masa ni banyak yang kita boleh jalan ni pelan-pelan. Tempat imamnya Ada imam turun. Cermin Cermin. jendela juga kalau itu game strukturnya sudah turun depannya. Betul nampak. Jendela-jendelanya sudah ada kaca. Sebagainya pun memang ada kayu-kayunya sudah macam dari dapat ganulah perlu di repair lah. Perlu dilipis. Atap itu sana tu mungkin atau mungkin ada sudah bataka dan mungkin ada dosa. Di depannya itu pun sudah yang bertambah tu sebelah sana menghadap jalan raya sudah runtuh tu sedikit. Untuk sudah. So dapat sama pun tuan. Okey. Kita lihat. Ini tapak lah. Kalau kita melihat tu sayang macam ada setengah diri di sini. Itulah kerosakan yang berlaku tu tuan. Sebelah sana tu tempat tempat baudu, Tempat tempat baudu. mengaji dulu kami sana lah. Sayang lah. Sudah digunakan. So adakah ada apa cadangan daripada pihak kerajaan pada masa dia buat ni? Adakah yang bukan ada konsol umpama? Sebelum ini ada pulang sudah ada rundingan macam ahli jawatan kawasan masjid untuk mencadangkan digunakan. Tapi usulnya macam tindakan tu beberapa anu kan terlaksana dan sudah dirujuk kepada Kementerian Agama dan difahamkan masa ni dan masjid ini kan kena bukan Ada urusan. dan mungkin cuma tu mungkin kami kan kena suruh anilah kan kena simpan lah tapi ini kan kena rubuhkan. Amat alhamdulillah
sayanglah kawasan Sayang. ini datang. Dipahami pulang tu. Oh. Kalau jadi rubuhkan ditakuti, Yang betul-betul. takut ada tantu salah gunakan kah. So apakah cadangan ataupun pandangan tuan terhadap pihak kerajaan khususnya untuk macam mana mengatasi atau cadangan tuan lah untuk macam mana itu semula ataupun dijadikan apa? Dipahamkan yang ini kami ada memproposkan juga untuk dibaiki lah, tapi dikatakan digusai banyak perbelanjaan dikatakan dan sebab itu dibicarakan lebih baik dirubuhkan saja. Bukan saja. Bagaimanapun barangkali ini sebagai cadangan pribadi dan juga sebagian orang yang lain lah yang berpandangan alangkah baiknya barangkali kalau kampung Upasan ini terdapat ada satu kawasan atau satu tempat untuk khusus urusan jenazah. Kenapa saya mencadangkan untuk jenazah? Kalau kita melihat masjid ini, kalau kita melihat kubur puasa Cina yang masa ini yang kena pakai, banyak faedah-faedahnya. Kalau terdapat ada urusan macam dijamikan, ada sembahyang jenazah, memandikan sini boleh pakai sembahyang jenazah. Orang ramai yang datang itu berkunjung boleh parking di pos-posan ini saja, bang. Tidak payah jarang lepas di masjid ke kubur tu kan. Tidak payah menggunakan van jenazah. Biasa macam balik tradisi kami dulu, mengangkat saja mana jauh ke kubur sini kan. Kubur ini yang paling yang masa ini dipakai untuk menguburkan jenazah-jenazah yang meninggal. Mengambil kira distance yang paling hampir ini dan kuasa ini alangkah baiknya kalau ia digunakan ataupun dibina untuk khusus urusan jenazah, khususnya untuk memandikan dan untuk menyembayangkan di sini. Mungkin aspek kali macam mana membina kali. Macam proposal yang sebelum dulu mungkin kerajaan menyuarakan memberikan kebenaran, disuarakan dulu kepada rakyat siapa-siapa yang ingin menyumbangkan untuk membina sebuah tempat untuk urusan jenazah, dipercayai anak-anak kampung mau nih ya dunia akhirat kan, dan juga harapan juga sebagiannya ialah dibantu oleh pihak kerajaan atau barangkali sebagai cadangan itu dan semestinya dibina oleh kerajaan. Tapi kalau kerajaan memilih semua sekali, alhamdulillah. Tapi kalau disuarakan saja untuk Kampung Mapas, orang-orang Kerajaan Darussalam mengetahui dengan adanya lokasi ini dan lokasi ini dipercayai ini orang Islam ini amal jariah dunia akhirat. Apalagi saya mahu adalah hasil daripada tanah Haji Abbas supaya wakafnya itu berterusan itu jariahnya. Lagipun kalau ini untuk dikoleksikan, untuk diminta bantuan sumbangan untuk anak-anak kampung, orang Ilis, orang kerana ada juga amal jariah dia. Mungkin segi maintenance orang kali itulah barangkali ya. Kalau isu persoalan maintenance macam mana bil listrik kepatuhan apa kiranya misalnya dibenarkan dan isu dibuatkan satu tabung khusus di Masjid Adam Masani. Tabung itu dikhususkan untuk pengandalian urusan jenazah, termasuk macam membayar bil listrik, air dan maintenance serta orang membelikan kapan Pak insyaallah. Mungkin orang kalau ada khususnya ada sana dan juga ada orang yang kepercayaan dijadikan sebagai komit ajudan puasa sebagai bendahari, insyaallah boleh berjalan lagi banyak amal jariah kan. So itu saja pandangan atau cadangan tuan. Ya cuma itu saja yang saya pikirkan, yang paling kotoman saya lah masalah ini. Harap ianya terlaksana InsyaAllah. Okey, begitulah para penonton yang dapat kita saksikan bagaimana cadangan ataupun sejarah Masjid Orang Kaya Kesumai ini. Mana yang saya jelaskan tadi, penduduk kampung berkenaan menginginkan supaya kalau boleh dijadikan ia tempat urusan jenazah, supaya wakaf khususnya wakaf kepada Allah Yaham Tuan Haji Abbas itu akan berurusan untuk kita ni dapat saham pahala yang untuk akhirat nanti. Jadi insyaAllah episod yang akan datang, episod kedua nanti kita akan membawakan ke masjid yang lain pula, iaitu insyaAllah di Masjid Kampung Bukit Beluang. Jadi nantikan dan jangan lupa like, subscribe dan share. Okay?
Itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.